أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, serta pengikut-pengikut yang sentiasa ikuti siaran langsung daripada Islam Nara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali sentiasalah kita bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala telah memilihkan kita menjadi seorang hamba yang senantiasa usaha untuk mentaati Allah, usaha untuk mempelajari, merintai-rintaikan ilmu Allah Taala, kerana datang daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang sesiapa yang senantiasa berjalan cari ilmu, tariqan makna jalan di atas satu jalan untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, dah untuk mencari, menadah atau mencebakkan ilmu, nescaya Allah Ta'ala mempermudahkan jalan untuk ia berjangkah ataupun berlangkah kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kehidupan kita di dunia, kita sudah maklum dan sudah mengerti bahawa dunia ini bukan tempat kesudahan kita. Dia bukan tempat kediaman yang sengati untuk kita. Bahkan ia hanya tempat lalu jalan. Bahkan dia adalah sebagai tempat untuk kita langkah menggunakan jabatan dunia ini, melangkah kepada suatu negeri yang lebih jauh, yang lebih berkekal dan lebih keselesaannya daripada dunia ini, iaitu negeri akhirat. Maka dunia yang kita sentiasa hidup ini adalah diberikan oleh Allah tanpa permintaan kita, tanpa tulisan dan rayuan-rayuan kita, tetapi Allah Ta'ala memilihkan kita menjadi hamba-Nya, memilihkan kita menjadi seorang yang sentiasa beriman kepada-Nya, dan memilihkan kita supaya menjadi seorang daripada hamba-hamba yang ramai usaha untuk mempelajari ilmu-ilmu, mempelajari butiran-butiran tentang agama, sentiasa mempelajari cara-cara hidup yang diredai oleh Allah Ta'ala melalui majlis-majlis ilmi kita di sini. Alhamdulillah, banyaklah kita bersyukur kerana pada pagi hari ini diberi peluang pula pada saya untuk bertemu dengan ibu-ibu yang dikasihi
dan para akhwat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang sentiasa kita ini dapat memikirkan kita ini selaku ibu kepada beberapa orang anak-anak di rumahnya. Kadang-kala kita juga selaku isteri kepada abang-abang yang ada di rumahnya, menjadi seorang kakak kepada adik-adik, dan kadang-kala kita juga menjadi seorang anak kepada ibu yang ada di rumah kita masing-masing. Maka hubungan ini adalah hubungan setiap orang dia mesti menyempurnakan kewajipan dia. Sama ada kewajipan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kewajipan asasi kita selaku hamba dia, kewajipan kita terhadap Allah. Ataupun dalam arti lain kita sebut hubungan kita dengan Allah melalui ibadat kita, melalui tunduknya kita kepada perintah, dan hubungan-hubungan kita sesama kita, dan melalui silaturrahim, dan melalui hubungan perkeluargaan, dan melalui perhubungan keturunan, dan ataupun melalui perhubungan saudara di dalam al-Islam. Maka itu adalah di antara kewajipan yang kita wajib menyempurna. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam awal surah An-Nisa yang kita baca dulu. Saya ingat bahawa di sini saya datang, saya akan baca dalam surah An-Nisa. Nah, Allah Ta'ala memerintah supaya kita bertakwa. Wa aslihu zata bainikum. Wa aslihu zata bainikum. Dah, selain daripada suruh takwa kepadanya, Allah Ta'ala suruh kita memperbaiki. Dah, memperbaiki di antara kita. Di antaranya orang beriman. Orang beriman ini innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah, orang beriman. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Selain daripada kita bertakwa pada Allah, so kita baiki di antara hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab seseorang itu akan sempurna apabila hubungan dia dengan Allah baik dan hubungan dia sesama manusia juga baik. Dan tidak sempurna seseorang kita kalaulah hubungan dia tidak baik dengan Allah, ataupun hubungan dia baik dengan Allah tetapi hubungan dia sesama manusia tidak baik. Wa aslihu dzata bainikum, kita kena memperbaiki hubungan kita sesama kita. Ini adalah benda yang payah, benda yang kita mesti usaha. Benda yang kita mesti usaha. Kadang-kala ibadat tak payah. Ibadat peribadi tak payah. Kita semaya, kita boleh puasa, kita boleh buat haji, kita boleh keluarkan zakat. Tetapi kadang-kala hubungan kita sama kita ini payah. Kerana kita akan menepuhi manusia ni bukan elang tulah. Bukan perangai tulah manusia ni. 10 orang 10 macam manusia. 10 jenis perangai manusia. Sebab tu dia perlu kepada pengetahuan ilmu serta keyakinan kita untuk nak perak nafsu kita supaya kita dapat memperbaiki di antara kita sesama kita. Maka mari insya-Allah pada pagi ni kita mai tengok 2-3 qiraat ayat daripada surah An-Nisa, ayat yang ke-30 ni insya-Allah, 37 dari hadis 38 kita tengok belajar 3 ayat ini insya-Allah, supaya kita menjadi jalanan hidup kita di dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Tengok ayat 30 ni, kalau siapa ada tafsir dah qiraat boleh buka. Surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Alhamdulillah. Nah, itu tiga keratan ayat daripada surah An-Nisa, mulai daripada ayat 36. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sekalian hamba supaya hamba itu hanya beribadat kepadanya. Dan ibadat ini adalah di antara tujuan asasi yang Allah Ta'ala hidupkan kita. Ya Allah Ta'ala menciptakan manusia, tujuan asasi, tujuan yang terbesar ialah untuk beribadat kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ku ingat tak ngapa ayat-ayat lah. Kita ingat kata dua ayat-ayat pendek-pendek tu dah mengaji majlis ilmi sini setahun, 2 tahun, 4-5 tahun kita peramen kata beberapa ayat yang pendek-pendek kita boleh ingat. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Sekurang-kurangnya boleh rayak kata kita ni tujuan hidup. Allah Ta'ala tidak ciptakan manusia, jin dan manusia, melainkan untuk liyuwahhidun, untuk sekalian manusia ini beribadat hanya kepada. Itu tujuan asasi. Tetapi apabila manusia keluar daripada dunia ini, maka tertipu, terpesong oleh syaitan, membawakan dia itu keluar daripada menyembah Allah kepada sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui itulah Allah Ta'ala hantarkan sekalian rasul-rasul dan nabi-nabi supaya tunjuk jalan mereka dan bawa mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada ibadat kepada Allah. Maka timbulnya the story, panggil peristiwa di antara setiap orang nabi dengan ummah mereka, dengan pengikut-pengikut mereka. Maka apabila datang seorang nabi, Allah Ta'ala kata ba'asna fi kulli ummatin rasulan, kami utus setiap ummah, setiap percacat itu ada seorang rasul. Ani'budullah, dan setiap orang rasul tu ajak supaya kembali sembah Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauh daripada sembah segala rupa taghut, iaitu ibadat selain daripada Allah. Nuh, arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi i'budullah. Nuh juga rakyat pada kaum dia, sembahlah Allah. Hud juga rakyat ya qaumi i'budullah, ya qaumi i'budullah. Semua tu kerja Nabi ialah mengajak, menyerukan umat dia, wahai kaum aku, sembahlah kamu kepada Allah. Semua ajak sembah kepada Allah belaka. Tetapi yang mendapat hidayah, yang tidak dapat hidayah, itu bukan kerja para anbiya, bukan kerja para pendakwah. Yang mendapat hidayah daripada Allah. Tetapi kewajipan pendakwah, kewajipan pemuballigh atau para rasul ialah menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah dan melalui lidah-lidah rasul di zaman-zaman yang telah dahulu sehingga sampai di zaman kita, iaitu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi khatamul risalah, Nabi khatam
rasul, yang tidak ada dah rasul selepas pada nabi kita, tetapi ajaran dan juga dakwahnya dan hidayat-hidayat rasul memang masih tetap ada setiap zaman di zaman kita sehingga di akhir zaman insya-Allah taala. Wa'budullah, Allah taala mengajak, dan hendaklah kamu semua menyembah Allah. Wa'budullah, sembahkan Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Tauhid lawan dia syirik. Tauhid lawan dia syirik. Apabila ada syirik, maka nafinya tauhid. Dah, adanya syirik bermakna tauhid dia ada panha. Tauhid dia tidak kesempurnaan kerana di dalam satu rongga hati kita ini tidak dapat berbelah dalam satu masa itu dua. Ada tauhid kata, ada syirik. Tapi manusia di akhir zaman, Nabi raya, asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Wa amsa kafiran asbaha mu'minan. Mudah berubah, berpagi-pagi di atas tauhid, tetapi tak sampai waktu petang hari berubah dia kufur dengan Allah Ta'ala. Itu manusia akhir zaman. Mana ringannya tauhid dia, ataupun tak kemahnya tauhid pegangan kita kepada Allah. Sebenarnya kalau kita memahami bahawa poin ibadat, apakah yang dimaksudkan ibadat ini? Ibadat bukan semata-mata semayang, bukan semata-mata puasa, bukan semata-mata zakat ataupun menunaikan haji dan sebagainya. Bukan semata-mata itu dinamakan ibadah. Bahkan ibadat yang dikehendaki oleh Allah di sini ialah cara hidup seseorang mukmin itu dinamakan ibadah. Likullu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadat ialah nama perkara, benda yang berhimpun semuanya segala perkara, setiap perkara yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala rada, kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Sama ada minal aqwal, sama ada perkataan kita, ada kalimatut tayyibah, perkataan kita dikirakan ibadah. Perkataan yang baik dikirakan ibadah. Al-kalimatut tayyibah sadaqah. Sadaqah ibadah. Perkataan yang baik, dinamakan ibadah. Apa lagi? Minal aqwali wal a'mali, daripada perkataan dan daripada amal, segala gerak-geri kita ni, perjalanan kita dikira ibadah. Perjalanan kita, pelayaran kita, semua gerak-geri anggota kita, sama ada bentuk kita mentaati Allah melalui ibadat-ibadat pokok, iaitu fardu sani, ataupun usaha-usaha kita untuk memperbaiki hamba-hamba Allah Ta'ala, hubungan kita dengan sesama kita dikirakan ibadat semua. Sebab itu skup ibadat ini bukan skup yang spek orang panggil. Bukan kita lahak kepada ibadat tertentu sahaja. Yang ini buat ibadat, yang ini bukan buat ibadat. Tapi semua itu dikirakan ibadat kalau kita ada keikhlasan kita dengan Allah, dan perbuatan yang kita buat itu menjadi perkara yang Allah Ta'ala kasih dan suka, tidak menjadi perkara yang Allah Ta'ala murka, maka masa yang kita guna, tenaga yang kita guna, harta yang kita guna terlindung di dalam lingkungan ibadat semua. Sebab itu wa'budullah, bulat. Wa'budullah mana bulatan di dalam kehidupan kita sehari semalam itu, hendaklah kamu duduk di dalam ibadat Allah. Dan memang manusia, kalau kita tanya, manusia tak kuasa untuk nak semaya 24 jam. Kaya boleh semaya 24 jam? Tak boleh. Nak berzikir boleh 24 jam. Hamba-hamba di zaman dahulu, umat-umat yang belum pada umat Nabi kita SAW, mereka beribadat tiap berhenti 40 tahun, 60 tahun baru digelarkan ubad, orang yang banyak ibadat. 60 tahun
80 tahun sampai 70 tahun baru boleh diberi gelaran ubad, orang yang banyak ibadat. Tidak berhenti. Itu umat-umat yang terdahulu. Tidak ada hubungan, tidak ada isteri, tak boleh nak menikah, tak gapo, dok ibadat dok tapo, orang rahib di zaman-zaman umat-umat Nabi yang dahulu. Tetapi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala memberi kelegaran kita, kemudahan kita dalam ibadah. Kemudahan kita di dalam hasil kata kita ni menyembah Allah, iaitu kita mengguna segala-gala di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Allah Taala panggil manusia ni? Panggilkan kita untuk beribadat kepadanya. Tidak ibadat selain daripada Allah. Kerana dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Karena dialah yang mengerniakan rezeki kepada kita. Dan dialah yang mengerniakan segala-gala di dunia ini untuk menjadi kemudahan untuk kita. Kemudahan untuk kita pergi mari melalui kereta, melalui mutu dan melalui basikal misalnya. Allah ni ada basikal skuter pula. Mutu berbukai, basikal berbukai, panggil skuter. Naik suara tak ada. Budak-budak bawa lekok cabai pak, cabut tayar selalu. Ini belaga, tak dengar suara. Banyak. Baru ni banyak lagi dia kata. Dia panggil tu mutu tu, dia kata mutu bayuk, dia kata. Dia kata. Moga bayuk duit baru. Bakal beli belaka. Lah ni cabut tayar habis berapa kali. Dia kata kemudahan yang Allah Ta'ala ni semua kemudahan. Walaupun nampaknya manusia yang buat, tapi semua pengetahuan dan benda-benda. Waktu dik semua tu make daripada dunia yang Allah Ta'ala untuk menjadi kemudahan kepada manusia. Supaya manusia mengerti dan memahami kemudahan yang Allah Ta'ala bagi itu, dan untuk menjadi kemudahan bagi kita menyembah dia, ibadat kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Apabila ada dah ibadat tauhid, jangan sama sekali kamu menyertai dia dengan sesuatu. Mengambilkan Allah Ta'ala sama dengan sesuatu. Mana percaya kepada benda ni seperti percaya pada Allah. Minta pada benda ni seperti mana meminta kepada Allah. Kasih kepada benda ini seperti mana kasih kepada Allah. Itu dikatakan niddan. Menyamu Allah, itu syirik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ayat apabila suruh sembah Allah, suruh tauhid Allah, jangan syirik. Jangan syirik sama sekali. Kerana ini pokok asas, pokok kebersihan ibadat, kena jauh daripada syirik. Kerana hamba yang tidak ada syirik ini, walaupun dia ada iman, walau kana mithqalu habbati khardal, mana sebesar biji sawi pun, adkhalahu Allahul jannah, Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga. Ada tauhid, walaupun sedikit sahaja tauhid yang dia miliki, tetapi dia bersih sebelah syirik, dia tidak menyunguti Allah, maka dia akan memasuki syurga. Kerana tauhid ini ditimbang di dalam cenaca segala dosa yang lakukan. Apabila timbang ke kalimah la ilaha illallah, la rajahat kalimatu la ilaha illallah, akan beratnya kalimah tauhid. Tetapi syaratnya kita tidak menyunguti Allah. Sebab datang kepada hadis Nabi SAW, Nabi pernah menanya sahabat dia, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Adakah engkau mengetahui apakah kewajipan kewajipan Allah terhadap hamba dia? Gapo kewajipan hamba terhadap Allah? Atau kewajipan Allah hamba yang mesti buat terhadap Allah Ta'ala? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat tak jawab, Allah dan Rasul dia lebih mengetahui. Maka Nabi ayat kata, hak yang wajib kita lakukan kepada Allah, an ya'buduhu, hendaklah kamu ibadat kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan syirik terhadapnya. Ini pesanan Nabi kita SAW kepada umat dia. Dan menjadi kewajipan umat dia beribadah hanya Allah dan jangan syirik. Lalu ni kita nak mengaji syirik ni bimbang, kerana setengah orang mengatakan Allah, sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Payah. Jadi panas. Kalau mengajar hal lain tak apa. Kalau mengajar syirik tak boleh. Masyarakat kata lemon ni syirik belaka.
Tak benda tak syirik. Hak ni pun syirik. Mana awak gapo? Tak boleh buat apa? Syirik belaka. Tali pun syirik, gani syirik. Sebenarnya bukan bentuk ikat tali tu dia syirik melalui ikat tali. Tapi Nabi larang. Kerana kita pakai jet tak ada syirik apa jet kita ni. Jet ni kita buat apa? Buat tengok. Tak tangan juga supaya tali pun tak tangan. Jet pun tak tangan. Jet ni gua mahal. Dia panggil narika ainam. Air boleh dalam. Mahal lah. Payah cari. Ada budak tanya ustaz, je ustaz masuk ada, saya kata ni narika ainam tak ada Jepun Watson ni. cara kita kecek kan. Padahal air masuk penuh dah. Bang kita pakai supaya pakai je. Pakai tali tangan kok. Tapi kena bentuk tali orang panggil masuk dalam bab saddud dhara'. Bab saddud dhara' Nabi jaga-jaga. Takut seseorang itu gantung dengan tali. Oh, tali datuk tu jadi sungguh. Mohon ambil tali datuk tu, cacing tak masuk. Saya nak tanya sungguh orang zaman dahulu ni. Hak pakai tali tu cacing ada ke? Golek ke hak pakai tali tu cacing belaka. Cacing, mata putih, bibir mulut putih, perut boyang. Lepas tu pakai tali cacing. Tak hilang cacing tu. Tali tu sampai buruk tangan pun tak hilang cacing. Kerana di zaman tu, zaman yang tidak ada kebersihan, makanan pun tak jaga apa semua kan. Tandas-tandas pun cacing masa tu. Tapi zaman kita ini mana ada cacing. Payah cari sangat budak hak cacing ni. Budak cacing tak ada, tapi budak gemuk banyak. Sombong dah budak. Nak akik pun tak ada. Zaman kita. Jadi Allah Ta'ala hilang dengan automatik cacing. Bukan hilang dengan sebab ada tali. Tapi benda-benda ikatan, sipulan, ikat-ikat semua, kalau kita bergantung dengan benda tu untuk menolakkan satu kemudaratan, untuk menarikkan satu manfaat melalui benda itu, itulah dinamakan sadduz zara'i. Takut memanglah setiap orang yang kata ikat tali, bukan dia yakin di tali. Dia yakin kepada Allah. Tapi ini adalah wasilah yang panggil. Dia panggil wasilah. Dan wasilah ini yang Rasulullah kita larang ni. Takut membawakan dia melakukan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita buhkan je tangan, tidak disyirikkan je. Karena kita tidak i'tiqad, tidak berpegang kata jam ini menolakkan bala misalnya, ataupun membawakan satu rezeki. Pakai je ni lah aku meniaga laku ni. Jual je ni boleh mahal. Mahal sungguh je kau mahal. Boleh duit lah. Pakai je rado kau. Pakai je omega ke. Dia kata je ni mahal. Mahal sungguh je dia beli mahal. Pakai kita je aina ni pun mahal juga. Dia kata manusia tu memang. Allah Ta'ala kita kena ibadat. Jangan syirik. Maka tanya lagi sahabat Nabi SAW. Ini bentuk cara mengajar Nabi SAW. Kadang-kadang dia tak mengajar rakyat selalu. Dia tanya dulu. Dia tanya. Sebab apa? Apabila tanya, jawapan itu Rasulullah yang jawabnya. Dia yang tanya, tapi dia yang jawab. Dia panggil tarah as'ilah. Berikan soalan. Dia lebih berkesan daripada mengajar biasa. Kalau mengajar biasa, supaya kita jiru air. Jiru turun kau lah. Dia agak pergi padang keladi dah. Padang keladi tak lekat. Tapi tanya ni dia sipu dulu. Sipu kesimpulan tanyaan. Jadi sipu ni dia lekat lama. Lalu tu Nabi tanya pula. Atadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalik. Adakah engkau tahu apakah hak kewajipan Allah di atas hamba dia apabila dia buat demikian? Itu apabila dia ibadat kepada Allah, dia tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Apa kewajipan Allah Ta'ala yang akan memberi kepada hamba dia? Maka sahabat tanya Allah wa Rasul. Sahabat jawab Allah wa Rasul. Maka Nabi jawab alla yu'adzibahum. Allah Ta'ala tidak azab dia sama sekali. Allah Ta'ala tidak azab ada hamba yang tidak syirik pada dia. Ini manggil tahtal masyiatillah lah. Hamba-hamba yang tidak ada syirik ni di bawah kehendak Allah. Kalau dia dosa banyak, dosa banyak sekalipun,
Allah Ta'ala beri keampunan. Jadi berat sebelah lagi keampunan. Sebab datang beberapa hadis banyak yang Nabi rakyat kepada sahabat dia. Seseorang hamba yang datang menemui Allah Ta'ala membawakan dosa dia, kalau dia susung naik ke langit ni, mana dipenuhi sampai kepada tangisan yang tujuh. Dosa dia susung tu naik sampai langit tujuh. Mana inanas sama naik penuh. Kalau dia susung lepas sebelah lepasnya ni biqurabil ard, penuh bumi ni dosa dia saja. Kemudian dia datang menemui aku dengan tidak ada syirik sesuatu, Allah Ta'ala kata aku ampun dia dan aku tidak peduli di atas dosa dia. Allah Ta'ala ampun semua, tidak peduli di atas dosa yang dia laku, kerana dia tidak ada syirik, kerana dia bersih di atas ibadat, di atas tauhid. Tetapi dia lakukan dosa. Kan dosa ini dia kalah terhadap nafsu dia. Dia kalah terhadap nafsu dia, melakukan dosa. Ataupun dia lakukan dosa kadang-kadang kejahilan dia, lemahnya iman dia, kuatnya nafsunya, kuatnya hasud syaitan, dia melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi tauhid dia sempurna, ibadat bersih dia, tidak ada syirik. Allah Ta'ala, fala ubali aghfiru lahum wala ubali, aku ampunkan sekalian dosa mereka dan aku tidak memberi peduli di atas dosa yang mereka lakukan. Kerana dosa yang kita laku terhadap Allah, dia hubungan kita dengan Allah. Allah Ta'ala senang saja mengampunkan dosa itu. Tetapi ada jenis dosa yang payah Allah Ta'ala mengampun, ialah dosa yang kita lakukan sesama kita. Sebab itu apabila kita sempurna ibadat pada Allah, Allah kata wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala memulakan orang yang paling mulia dengan kita, iaitu dua ibu bapa kita mula-mula. Kerana sebab adanya dua ibu bapa itu, adanya kita. Kalau tidak ada dua orang ibu bapa, mana adanya kita? Sebab kita ni diberi baka belaka. Kan ada kita. Nuriah baka pantai ada. Kau baka humi keladi ada. Baka pudu bulu ada tak? Tak ada semua. Bentu pudu ada. Benti pudu bulu ada. Tak ada. Walaupun orang kita hak le pudu bulu sendiri pun, ia bukan benti pudu bulu dak. Jumpa budak ke hak le bledi misal. Tak le tong siapa? Mariah binti tong siapa? Ada? Ada orang panggil lagu tu? Tak ada. Dia ada. Dia memang kena ada ibu dan bapa dia. Sebab itu Allah Ta'ala memulakan kita nak benda baik. Wa bil walidaini ihsana. Kena mula dengan dua ibu bapa. Ini beruntunglah bagi sesiapa yang ada dua ibu bapa. Bagi seseorang yang tidak ada dua ibu bapa, macam mana nak buat baik pada ibu bapa? Kita boleh buat baik kepada orang yang martabat dia sama dengan ibu bapa kita, iaitu kalau ada mak saudara khala. Itu dia panggil menepati makam dua ibu bapa. Apabila ibu tak ada, ayah tak ada, dia naik kepada pak saudara kita. Menepati mana martabat tolong. Bukan sekadar ibu bapa saja, bapa tidak ada, maka orang yang martabat ibu bapa kita ni, kalau mengikut keturunan, mak saudara kita, adik-beradik mak kita, adik-beradik ayah kita, itu martabat ibu bapa kita tu. Tidak ada semua ini, sudah tidak ada kawan-kawan ayah-ayah dan ibu kita. Tidak ada lagi kawan-kawan dan ayah-ayah ibu kita, anak-anak kawan, anak-anak kawan-kawan ayah-ayah dan ibu kita. Tengok tu, semua tu di antara ihsan dua ibu bapa belakang. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, tetapi anaknya sentiasa ihsan terhadap kawan dia, jiran dia, tetangga dia misalnya, maka semua kebaikan itu seperti mana kebaikan yang dibuatkan oleh ayah kita. Dia akan dapat habuan anak yang buat baik seperti mana zaman dia hidup yang dia buat baik. Itu kewajipan kita tu. Bukan kata aku tak ada kena buat baik dua bapa, ayahku sudah mati. Memang dia mati, tetapi orang keliling dia memang boleh ada. Carilah siapa yang sudah mati dua ibu bapa, carilah kawan-kawan rapat dia di mana ada. Ya, orang zaman lalu boleh tak tahu. Zaman dahulu tak serupa kan. Masa-masa kita ni terkenal ayah kita sayang orang tu, kerana kadang-kadang kita pergi duduk rumah orang tu bulan-bulan makan nasi. Dah, orang zaman dulu kan, dari duduk minggu-minggu.
Zaman ni main makan pulut syah. Main makan pulut tak ada nak makan pulut. Nak kena waris. Mata waris buat pulut ni. Nak jual nasi pasalnya. Nah, mari tak ada nak kacak. Ada tak makan, tak kacak. Mari hal lagi. Sibuknya manusia di zaman ni. Tak ada nak buat baik, tak ada nak kacak, tak ada nak khabar. Sibuk belaka. Sibuk malas tak zaman dahulu. Mana apabila kita sudah tidak ada dah ibu bapa, boleh kita ihsan. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Allah Ta'ala memulai ihsan terhadap dua ibu bapa. Kerana dialah kedua-dua menjadi sebab keluarnya kita daripada alam dahulu, mana dulu kita tak ada. Tapi dengan sebab ada dua ibu bapanya, kita keluarnya daripada alam dunia al-wujud ini. Sebab itu Allah Ta'ala Allah Ta'ala reka di antara ibadat dengan dia buat baik pada ibu bapa. Anishkurli wali walidaika. Anishkurli, hendaklah kamu syukur kepada aku, wali walidaika, dan dua ibu bapamu. Syukur pada Allah, kemudian syukurlah dua ibu bapamu. Alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jangan sembah selain pada Allah, dengan dua ibu bapa buatlah baik. Pesanan Allah Ta'ala terhadap anak-anak supaya mereka membuat baik terhadap dua ibu bapa. Apabila lepas pada dia kata, apabila hubungan kita baik dengan Allah, kita kena ada hubungan baik kita dengan manusia. Dan orang yang paling kita kena buat hubungan baik terhadapnya dimulai dengan dua ibu bapa. Tidak ada dua ibu bapa, misalnya sudah habis, sudah mati, kita buat baik pula kepada orang-orang yang ada hubungan rapat di segi keturunan, di segi baka, di segi waris warah, qarabat. Wabil walidaini ihsana wadzil qurba. Wadzil qurba yang ada hubungan silatu qarabah. Qurba ni makna waris rapat, bahasa Melayu panggil waris rapat. Waris rapat ni ke mana waris rapat? Pak saudara, keturunan tu lah. Rapat lagi. Ni zil qurba, waris rapat lagi. Waris boleh makan pesaka lagi ni. Mati anak saudara, pak saudara ni boleh makan pesaka lagi ni. Kalau tidak ada anak dia, tidak ada apa, anak saudara memang boleh makan saudara. Apa ni pesaka pak saudara dia. Tok apa semua zil qurba. Zil qurba. Sebab itu apabila kita buat baik terhadap kerabat, sama ada lelaki dan perempuan, kita beri sedekah kepada orang miskin, itu dikirakan sedekah. Tetapi kalau kita beri sedekah kepada kerabat kita, dikirakan sedekah dan silaturahim, selalu dua pahala. Wa atu dzil qurba wal yatama. Sebab tu didahului apabila kita nak beri pertolongan, lihatlah kerabat kita yang rapat dulu untuk memberi pertolongan. Kalaulah mereka ahli memberi pertolongan lah, ni benar zakat, benar apa ni, kena ahli yang dapat menerimakan pusaka zakat. Berkata tak sewi kalau wi waris musim hak tulah tak wi lain. Ada hadiah tu bukan ahli menerima zakat, tapi dak nak wi waris kita, nak wi anak, nak wi anak saudara, waris yang mereka ni kadang-kala tidak perlu kepada zakat. Itu tidaklah. Kalau dia ni dia ahli yang mesti boleh menerimakan pertolongan zakat dan sebagainya, maka kita mendahului mereka lah lebih daripada yang lain. Kerana ada setengah orang ni dia suka wik pada orang lebih pada waris pada setengah manusia. Tak saya tolong pak saudara susah, tolong orang lain. Tak saya tolong sepupu-sepupu anak-anak saudara susah, dengan orang lain itu masya-Allah. Ada juga jenis lagi tu. Allah Taala suruh mendahului mereka. Kerana mereka ini kita wik dia boleh dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Tapi orang miskin biasa yang bukan kerabat ni, hanya kita mendapati pahala saja, pahala sedekah saja, kita tidak mendapati pahala silaturahim. Wadzil qurba wal yatama wal masakin. Bui wa ihsanlah, wa baiklah terhadap anak-anak yatim. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Anak-anak yatim dan segala orang-orang miskin. Siapa anak yatim? Ialah mereka yang sudah kehilangan bapaknya. Man faqada abahu
orang yang hilang bapak dia, hilang saya ni mungkin hilang lari, hilang matilah. Istilah kata hilang lah. Tidak ada ni hilang. Mana faqda, mana hilang. Hilang ayah ibu bapak dia. Maka dia termasuk anak yatim sebelum dia sampai umur balik lah. Kerana mereka anak yatim ini tidak ada sesiapa yang cara maslahat dia. Mana dia tidak ada ayah. Dia tidak ada keluarga ayah dia, tidak ada. Tak ada orang cara dia. Tidak ada orang nafkah dia. Maka Allah Ta'ala suruhkan kita kesiang belah terhadap mereka. Buat baik terhadap mereka. Wal yatama wal masakin. Semua ni yatama, masakin ni orang yang dhaif sekali di dalam masyarakat kita. Kadang-kadang masakin dia tidak dhaif di segi harta, tetapi dia dhaif di segi tidak ada orang yang kasih sayang, perlu kepada perlu kepada di segi kamlancai dia. Nah, kadang-kadang anak yatim bukan semata-mata anak yatim ni orang susah. Memang kadang-kadang anak yatim ni orang yang kaya pun ada kerana harta ayah dia, tetapi dia tidak ada orang yang bercara terhadap dia. Bukan kita mesti buat ihsan. Sama ada ihsan bukan bentuk harta semata-mata. Ihsan ni bukan bentuk tawi duit semua. Ihsan bentuk lain. Bentuk kalau anak yatim yang ada harta, kita buat ihsan bentuk lain. Kerana dia tidak perlu ada duit. Kerana dia sudah ada. Sudah ada rumah sewa misalnya. Sudah ada harta. Dia tak perlu dah duit. Kita nak beri duit dia. Dia tidak perlu duit. Dia tidak mau. Kerana duit dia mencukupi. Dia perlu kepada kasih sayang. Perlu kepada kita lah ambil padu kecek. Kerana dia tidak ada ibu, tidak ada ayah. Ada seorang ustaz di Malaysia. Dia kata, dia pergi menziarahi orang tua di dalam tempat-tempat orang tinggal orang tua. Balpak kuncara lah mudah kita di sini. Maka dia masuk di dalam tu, Ustaz Qasim Ilyas tu. Dia masuk, dia kata ada seorang ibu tu mari peluk dia. Mari cium dia, mari peluk dia, lepas tu panggil dia anak. Anak. Dan ibu rindu macam mana tinggal, ibu tak sedut sini. Gitulah. Mana tak sedut sini nak klik di rumah. Dia pun tak tahu nak buat lagu mana. Dia peluk rapat, dia panggil anak. Anak bawa balik amak, bawa kalik mak lah. Mak tak mau duduk ke sini dah. Sudah lama duduk ke sini, dia tak mari ambil mak macam-macam. Dia tak tahu nak buat lagu mana, dia pergi minta. Dia pergi minta kepada hukum Pak Kut Cara. Dia kata dia minta boleh bawa klik. Bawa klik di rumah dia kerana sedih sangat ni ibu ni. Dia nak berjakah kaki, bukan boleh pegang kaki ni. Dia ingat kata dia ni anak dia. Dia kata apalah saya buat, kata saya anak mak. Saya minta waklik di rumah dulu untuk pergi pubat, pergi dia senangkan hati dia. Kata dia minta waklik. Orang tu pun buatlah surat lah. Mana kena buat surat lah nak waklik. Dia bukan anak dia sebenar ni. Dah, dia pun waklik di rumah dia. Masya Allah, waklik di rumah. Dah, dia buat makan, dia buat pergi jalan, dia tak rumah dia, bini dia apa, dia rayak suruh buat sepengah mak dia. Panggil ibu, malam-malam dia mak dia mai peluk, semayal pelakar dia. Dia kata, dah seminggu, 2 minggu jugalah. Dia lagu tu. Bos apa minggu yang kedua, minggu ketiga dia kata, bon sudah semaya dia hala tangis. Seperti biasalah nak pergi, nak kucuk, nak tangis. Terus dia kata, ambil kain, lapik. Dia kata, mak tu ambil kain lapik. Baik kata, macam mana mak ni? Dah, lapik apa mak tak payah lapik. Saya anak mak. Dia buat kata dia anak lah. Saya anak mak ni. Memang mak lapik apa. Dah apanya. Dia kata bukan anak. Dia kata kalau anak saya tak pernah buat lagu ni. Kalau anak saya tak pernah buat. Tak biasa semaya dengan anak saya. Tak pernah mari cium saya. Tak pernah beri makan benda-benda baik. Ni bukan anak saya. Mustahil ni kalau anak saya buat lagu ni. Dia kata saya tahu ustaz bukan anak saya. Allah. Anak dia ni apa-apa ni bukan dia biasa. Siapa datuk-datuk pun ada anak dia. Orang kaya lah. Tapi sibuk. Mana sibuk orang ni sibuk kerja. Sini sibuk kerja. Ambil mak dia letaklah rumah. Rumah apa? Rumah kuncara. Ini masyarakat dalam Malaysia tu berlaku lah gitu. Dan mak kita ni tak adil lagi. Mak kita alhamdulillah lah tidak ada seperti ni. Dan dia kata ibu-ibu memang macam ni. Macam mana seorang anak yang tidak boleh membalakan ibu? Wal yatama wal masakin, dan orang yatim dan anak-anak miskin yang susah, orang yang berhajat, yang perlu kepada pertolongan. Miskin ni orang yang ada hajat yang tidak mencukupi. Tu miskin tak cukup. Ada makan pun makan, berapa cukup.
Kalau ada pakaian pun pakaian bobo cukup. Kalau ada rumah pun ada rumah bobo. Gitu tu panggil miskin lah. Kalau ada mutun name kapal cari makan kereta bu gapo panggil miskin lah. Kerana makannya kalau kita kerja harian lah. Cakin kam ya miskin lagu tu jenis lah. Hari mana dia boleh kerja dia boleh makan. Hari mana tak boleh kerja dia tidak ada makan. Tu dikirakan miskin itu. Nah, orang yang lepas tahap miskin ni mana keperluan hidup dia asasi dia tidak perlu. Maka ini tidak dinamakan miskin. Tidak dinamakan miskin. Kalau keperluan hidup dia terjamin dah, tidak dinamakan miskin. Bukan makna kena kaya ada rumah batu, kena kereta ada 2-3 buah, dah bukan. Dan orang yang lepas daripada keperluan hidup harian tidak dinamakan miskin. Dan kita ni ramah lagi Malaysia, bakal nak miskin belaka pada cara. Kadang kaji etak. No dah, ya tak dah. Ni we pula 800 padahal pada hamba bayu. Nah, miskin belaka 15 juta, semhalan kon. Nah, pacara. Ibu pelacara macam-macam pelacara belaka. Nah, miskin ni orang yang tidak ada mencukupi. Maka Allah Taala menyuruhkan kita menolongkan mereka itu supaya mencukupi dan hilangnya kemudaratan terhadapnya. Nah, kemudian lepas pada miskin wal jaril qurba wal jaril junubi. Kalau makna betul makna zahir-zahirnya jiran. Jar ni asal dia makna jiran. Jiran yang tetangga yang menjadi waris warah. Boleh juga. Wal jaril qurba jiran yang ada hubungan waris warah. Kadang-kadang kita duduk dalam kampung keliling kita, keluarga kita belakang panggil jiran jarizil qurba. Mak sepupu tok kita ni tanah banyak dia bagi anak dia 10 orang, boleh serai-serai seorang. Buat 10 pula bagi pada anak dia pula 2 TV tu seorang. Oh situ bakar dia belakang. Jarizil qurba. Wal jaril junubi dan jiran-jiran yang jauh ada agak tengah-tengah jiran-jiran kita yang bukan dari kalangan keluarga kita. Ataupun setengah ulama mengatakan jarizil qurba ni jiran sesama Muslim. Mana dekat di segi ada hubungan di segi iman. Jaril junub jiran yang jauh ini jiran yang bukan Islam. Itu orang Yahudi dan orang selain pada Islam lah. Kalau kita kan dalam sangkung hak duk tepi-tepi, belakang-belakang sana tu ada jiran yang bukan Muslim. Rusia kamu kita kata Rusia dah kafir lah. Nah, tu jiran mesti buat baik terhadap mereka. Halalkan hadiah, munasabah apa-apa. Anak dia beranak, kita halalkan hadiah. Kalau kita ada ngekah dia, cucu ya boleh, kita belikan pamper ke, apa bedak ke. Oh tak boleh Rusia Ustaz. Allah Ta'ala suruh kita buat baik ni. Wal jaril qurba wal jaril junubi ni. Halalkan benda yang tidak syirik lain lah. Benda kebaikan memang kita kena buat. Kalau duduk jiran yang tetangga kita yang bukan Islam, maka tidak larang kita melakukan kebaikan terhadap mereka. Dan ada makan ni boleh kita wi sayur dia, tapi hak dia tu kita minta maaf lah. Dah kita wi hak kita tu boleh dia boleh makan. Dah kalau wi ke keli kita ayat maaf lah kalau harus makan ni sudah payah atau makan. Tapi kalau hak kita boleh makan tak apa. Nah, hak dia ni susah sikit. Nama dia kita wi sup ayam, dia tes sup babi siap. Dia kata dak ni halal. Halal ni halal sungguh lah ni. Tak boleh lah tu dah. Dia suka makan ni. Bila kita beri kali makan kita tak ada apa lah. Ada tu mana Allah Ta'ala suruh kita buat baik. Sama ada jiran, tetangga sesama Muslim atau jiran tetangga yang ada bukan Islam. Sekalipun diberi tafsir juga. Dan setengah kata wal jaril qurba ini orang perempuan. Orang retina yang kena jaga dia. Wal jaril junubi ini orang ada sekali dalam musafir. Ada yang tafsir gitu. Buat baik. Dan sekali kita dalam musafir. Banyaklah hadis-hadis yang Allah Ta'ala memberi kita buat baik terhadap jiran. Sehingga satu hadis Nabi kata, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Wa ma malakat aymanukum. Akhir sekali kita buat baik kepada kalangan hamba-hamba. Sebab tu jiran ni Nabi kata senantiasa Jibril memberi wasiat aku buat baik terhadap jiran. Saya aku menyangka bahawa jiran itu akan dapat memsakai apabila mati. Kita ni dak dengan jiran ke Allah, wak seteru bala. Dah, setara. Bala apa?
Pintu buka derah pun marah kita. Ya buka rong agak derah. Oh, bos. Nah, kita sekelas lah. Bawa dia derah, kita bawa derah kata. Jadi tak ada apa. Tembok. Dah, tu jiran macam-macam. Dah. Dia ada gotu. Dia boloceng. Kita loceng kita. Derah pada dia nak loceng. Kita jenis-jenis lagi tu. Dah, jiran awak gapo sakit hati tak kecek molek. Dah. Dia buat aku boleh buat. Kata, aku kata. Bakar, aku bakar. Habis ni pakai tu. Malah dah duduk. Macam-macam kita dengan jiran. Dah. Tak suka. Padahal jiran ya kadang-kadang jiranlah orang yang mengetahui lebih daripada waris-waris. Orang dia jauh, jiran ada sekali. Jiran ada tepi rumah. Misalnya rumah dekat-dekat, rumah tak dekat, macam-macam lah. Kita ni, orang tepi kita tu jiran yang lebih mengetahui hal keadaan kita. Kadang-kadang setengah tempat, Masya Allah, jiran dia bagus. Nak gimana dia kira jiran, nak gimana tak ada apa. Jiran dia kira kata rumah jiran dia, sebab rumah dia jaga. Senang. Sebab itulah, 4 perkara Nabi kata, sa'adatul mar'i, kalau 4 perkara ni dia dapat kesenangan hidup di dunia. Setengah daripada 4 perkara ini ialah al-jarus salih, jiran yang baik. Selain daripada tu isteri solehah, lainlah itulah rumah yang selesa, lepas tu ada kenderaan yang al-markabul hani, kenderaan yang boleh bawa kita jalan tu. Itu dia kata benar-benar yang jadi kebahagiaan. Kita boleh jiran yang baik, tetapi nak jaga kebaikan jiran kita, maka kita kena buat baik terhadap mereka. Dan akhir sekali ialah golongan orang yang lemah, iaitu golongan orang wa ma malakat aymanukum. Dah, golongan orang yang kena tawar ataupun hamba lah ke zaman dahulu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dah, sebab tu Nabi kata la yashba'ur rajul duna jarihi. Dah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang yang tidur keadaan kenyang tetapi jiran dia keadaan lapar. La yushbi' ar-rajul, janganlah kenyang seseorang lelaki duna jarahu, tidak berdoli kepada jiran dia. Banyaklah dah hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita supaya kita buat baik terhadap jiran, terhadap jiran tetangga kita. Sama ada jiran yang kita ada kewajipan satu, bagi jiran, Nabi kata jiran ada 3 jenis. Pertama, jiran yang ada hak ya. Hak sekarang ya. Hak tu hak rendah sekali jiran. Dan jiran yang ada 2 hak, dan jiran yang ada 3 hak, 3 kewajipan. Jiran yang ada hak ya, iaitu jiran yang bukan sesama Islam. Jiran orang musyrik, orang kafir, orang Nasrani. Ini hak hakul jiwar, hak jiran ya. Kita memuliakan kita buat baik kerana hak jiran. Tidak ada rahim, tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan Islam. Ada kewajipan jiran. Tapi yang ada 2 hak, jiran muslim. Hak jiran, lepas tu hak dia muslim. Dan 3 hak ialah jiran muslim lagi, jadi jiran lagi, jadi waris lagi. 3 lah hak dia. Mai duduk dekat kita, waris kita dah, pupu ke, mak saudara ke, pupu bayar kita, jiran kita lagi, orang tepi rumah kita lagi, sesama Islam lagi, lepas tu waris pula. Jadi 3 hak dia, 3 besar. Sebab tu hak ni lah sa'afdha jiran. Yang wajib kita melakukan kebaikan terhadap mereka. Iaitu ayat ni walaupun satu ayat, dan mana kewajipan kita selain pada kita ibadat pada Allah, hubungan kita rapat dengan Allah, tak molek comel hubungan kita dengan Allah. Kita kena ada hubungan bapa dengan sesama manusia. Lebih-lebih lagi orang yang menyebabkan kita ada dalam dunia ni ibu bapa. Selepas berwafat waris kita. Selepas itu jiran kita. Selepas itu orang yang duduk keliling kita. Mana sistem Islam yang Islam hatu ini untuk mengaturkan kebaikan hidup manusia. Dan kebaikan hidup kita dengan Allah melalui ibadah. Kebaikan kita hidup dengan sesama manusia melalui ihsan, wabil walidaini ihsan, melalui buat baik terhadap mereka. Itulah orang panggil landasan ataupun jalanan kehidupan kita. Baikkanlah hubungan kita sama kita. Baikkanlah hubungan kita dengan jiran. Senyumkanlah. Kalau tak ada nawi air sejuk pun, tengok muka dia senyum. Jangan tengok muka dia jeling, jangan. Hak mata juling dah tak ada arah tu. Dia mata dia dedicated dah. Tu tak ada arah lah. Dia tengok kita pun dia jeling. Jangan marah kerana dia juling dah. Tapi dia mengata kalau juling ular pun jangan. Lain dah. Juling ular tu. Mata senyum. Senyum cukup lah. Tak kecek, tak tegar mula-mula. Senyum dulu. Senyum semua. Allah. Senyum semua. Dia pun tengok kita rasa senang hati kerana kita senyum. Ni tengok kita. Dia berasa nak lari. Kenapa? Masa lebih pada nak kekeh lagi. Jangan.
Itu menyebabkan kita tidak boleh sedekah. Senyum jadi sedekah. Tabassumika ala wajhi akhika sadaqah. Jumpa orang senyum, jumpa orang senyum. Senyum. Kalau gigi tak ada pun senyum lah. Kalau ni senyum tak apa sebab katuk habis ni COVID ni. Nak senyum buka dulu senyum. Pada katuk semula. Boleh lah. InsyaAllah lah. Sekadar itulah. Cukup masa pada pagi ni. Terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syirik ni mana?